Assalamualaikum, selamat datang ke kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6. Hari ini kita akan belajar dalam unit 2, algoritma, pseudocode dan carta alir. Dengan topik algoritma, pseudocode dan carta alir dalam aktiviti harian. Di akhir pembelajaran ini, kamu akan melihat perkaitan antara algoritma, pseudocode dan carta alir dalam aktiviti harian. Dan kamu akan percaya sekiranya dapat menghasilkan algoritma, pseudocode dan carta alir untuk satu aktiviti harian mudah. Unit 2, algoritma, pseudocode dan carta alir. 2.3, algoritma, pseudocode dan carta alir dalam aktiviti harian. Okey, kamu boleh buka buku teks muka surat 25. Okey, ini adalah gambar yang ada di dalam muka surat 25. Okey, Najmi membeli makanan di kantin sekolah pada waktu rehat. Awak nak beli kuih apa? Saya hendak beli kuih kari pap. Berapa harga sebiji kuih kari pap? Harganya ialah 30 sen sebiji. Saya hendak beli 3 biji. Berapakah harga semuanya? Jumlahnya ialah 90 sen. Okey, faham situasi ini? Najmi ni dia nak beli kari pap dekat kantin. Okey, jadi dekat sini kita tengok ada maklumat jenis makanan, harga sebiji kari pap tu dan berapa dia nak beli dan seterusnya adalah jumlah yang dia perlu bayar. Jom kita tengok bagaimana maklumat yang terdapat dalam cerita ni dimasukkan ke dalam algoritma, pseudocode dan juga carta alir. Okey, rajah berikut menunjukkan perkaitan antara algoritma, pseudocode dan carta alir bagi mengira jumlah harga kuih yang hendak dibeli oleh Najmi tadi. Okey, jadi kita tengok pada kotak kuning ni, ini adalah algoritma. Okey, seperti yang teacher dah ajar sebelum ni, algoritma adalah ayat yang ringkas yang digunakan untuk menerangkan sesuatu aktiviti harian. Jom kita tengok bagaimana algoritma ini ditulis. Okey, untuk situasi Najmi tadi. Okey. Okey, ayat yang pertama dalam algoritma ini, tentukan kuih yang hendak dibeli. Kemudian diteruskan dengan tentukan harga kuih yang hendak dibeli. Kemudian tentukan kuantiti kuih yang hendak dibeli. Dan akhirnya kira jumlah harga kuih yang hendak dibeli. Okey, semua maklumat ni diperolehi daripada situasi yang kita baca tadi. Okey, kuih yang Najmi nak beli, kuih kari pap. Harga kuih yang penjual itu sebut 30 sen. Okey. Lepas tu kuantiti yang Najmi nak beli 3 biji. Kemudian akhirnya jumlah harga kuih 90 sen. Jom kita tukarkannya ke dalam bentuk pseudocode. Okey, yang tengah ni adalah pseudocode. Ingat kan? Okey, pseudocode dia akan menjadi lebih ringkas dan mudah. Okey. Dan dia ada mula dan tamat. Mesti ada perkataan mula di atas dan tamat di bawah dan dimulakan dengan kata kerja. Okey. Jom kita tengok. Mula. Baca nama kuih. Baca harga kuih. Baca kuantiti kuih. Jumlah harga kuih sama dengan kuantiti kuih darab harga kuih. Papar jumlah harga kuih. Tamat. Okey, kalau kamu tengok ayat kat sini dia lebih ringkas berbanding algoritma. Terus kepada apa benda yang nak dibuat. Okey, baca.
nama kuih. Maksudnya kita nak tahu kuih apa. Baca harga kuih yang 30 sen tadi tu. Lepas tu baca kuantiti kuih 3 biji. Kemudian ini adalah dia punya proses. Okey. Untuk kiraan jumlah harga kuih sama dengan kuantiti kuih darab harga kuih. Okey. Tanda asterik ni, yang bintang ni, asterik namanya adalah darab. Okey. Dan kemudian papar jumlah kuih tamat. Okey. Mudah kan? Okey. Kemudian setelah algoritma ditukarkan kepada pseudocode, pseudocode boleh ditukarkan kepada carta alir pula sebelum dia menjadi atur cara. Okey. Kita tengok sama juga. Kalau kamu tengok ayat di dalam carta alir ni semua sama dengan pseudocode. Cuma ia diletakkan di dalam simbol-simbol yang berbeza mengikut maksud pada pseudocode tadi. Okey. So kita ada terminal mula dan terminal tamat. Ingat lagi tak simbol-simbol ni? Okey. Lepas tu kita ada baca nama kuih, baca harga kuih, baca kuantiti kuih. Okey. Kalau kamu tengok, ini adalah bentuk input output. Okey. Baca harga kuih, baca kuantiti kuih adalah input output. Maksudnya data yang masuk ataupun data yang keluar. Kemudian proses, diikuti dengan proses segi 4 ni. Jumlah harga kuih, kuantiti kuih, darab harga kuih. Dia kena kira kat sini. Dan seterusnya, output, papar. Okay. Teacher dah ajar hari tu. Output, ada clue untuk perkataan yang biasa digunakan. Contohnya papar, cetak kan. Kalau input, baca. Okay. Ini. So, ini papar jumlah harga kuih adalah output. Dan seterusnya berakhir ke terminal tamat. Okay, teacher harap kamu faham ni. Peralihan daripada algoritma ke pseudocode kemudian ke carta alir untuk situasi tadi. Okay. Jom kita tengok yang ini pula. Ini adalah daripada muka surat, buku teks, muka surat 26. Seterusnya, mari kita lihat contoh perkaitan antara algoritma pseudocode dengan carta alir bagi aktiviti memaparkan dan menyebut nombor 1 hingga 3. Okey, jadi ini aktiviti hariannya, papar dan sebut nombor 1 hingga 3. Kita nak jadikan dia sebut 1, 2, 3. Okey, dengan paparan nombor sekali. Okey, jadi kita tengok pada algoritma. Nampak simple je, mudah. Algoritma, papar nombor 1, sebut nombor 1. Papar nombor 2, sebut nombor 2. Papar nombor 3, sebut nombor 3. Itu je algoritma untuk aktiviti ini. Kemudian kita tukarkannya kepada pseudocode seperti biasa. Mesti dimulakan dengan mula dan diakhiri dengan tamat. Dan di depannya perlu bermula dengan kata kerja. Okey. Papar nombor 1, sebut nombor 2. Papar nombor 2, sebut nombor 2. Papar nombor 3, sebut nombor 3. Kalau kamu tengok ni semua sama macam algoritma. Kecuali ada penambahan mula dan tamat. Kan? Then kita tukarkan dia dari pseudocode ke carta alir. Macam tadi. Sama. Semua masukkan ke dalam simbol-simbol yang sesuai. Okey. Dan mula dan tamat tadi dimasukkan ke dalam simbol terminal. Okey. Papar adalah output. Sebut pun output. Jadi semua ni adalah output. Okey. Output. Papar nombor 1, sebut nombor 1. Papar nombor 2, sebut nombor 2. Papar nombor 3, sebut nombor 3. Nampak? Semua sama ayat yang digunakan. Kecuali cara nak tulisnya berbeza. Okey. Nampak kan? Secara ketara. Algoritma adalah ayat sahaja. Pseudocode ada mula dan tamat. Dan carta alir ada simbol. Okey. Jom kita tengok bagaimana hasil aktiviti ini apabila dimasukkan ke dalam atur cara. Cuba program. Okey, ingat tak simbol apa ni? Very good.
Basic 256. Ini adalah simbol Basic 256. Type dan laksanakan kod atau cara di sebelah dengan menggunakan aplikasi Basic 256. Apakah output atau cara tersebut? Okey. Kalau kamu dah download sebelum ni Basic 256 dalam komputer atau laptop kamu, dah cuba, hari ni boleh cuba lagi. Okey, cuba pula typekan atau cara ni. Print 1, say 1, print 2, say 2, print 3, say 3. Seperti biasa dalam atur cara, kita hanya menggunakan bahasa Inggeris. Okey, print adalah papar, say adalah sebut. Okey, so kita tengok. Ini adalah antarmuka Basic 256 tadi. Bila teacher dah masukkan ke dalam application tu, teacher dah type atur cara dia sama seperti dalam buku teks, dia akan keluar ke text output. Kalau sebelum ni kita buat kotak segi 4, dia keluar bahagian graphics output sebab itu adalah bentuk grafik, gambar kan. Tapi kali ni dia merupakan output teks, tulisan dalam bentuk tulisan. Okey. Ini adalah printed je yang memaparkan. Tapi bagaimana pula dengan say? Say kata sebut. Jadi sepatutnya ada bunyi. Jom kita tengok apa hasil yang sebenarnya. Okey, sekarang kita berada di dalam Basic 256. Ni atur cara tadi yang teacher type berdasarkan buku teks kamu. Okey, apa kata kita tambah lagi? Print 4, say 4. Print 5, say 5. Okey, macam biasa, kita type and then kita nak tekan apa untuk runningkan atur cara ni? Untuk execute dia. Very good. Pada yang masih ingat, very good. Kita perlu tekan simbol segitiga hijau ni. Okey, run. Okey, jom kita klik. Dengar tak? Itulah hasilnya. Dia akan cetak, dia akan paparkan nombor, kemudian akan keluar bunyi. Okey? Itulah hasilnya. Paparan nombor dan sebut nombor tadi. Okey? Teacher harap kamu boleh cuba di rumah bagi yang dah download Basic 256 ni. Okey? Boleh cuba sendiri. Jom kembali ke slide pembelajaran kita tadi. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, teacher harap kamu faham perkaitan di antara algoritma, pseudocode dan carta alif. Okey, dan juga macam mana nak tulis atur cara di dalam Basic 256 tadi. Okey? Sekiranya kamu ada pertanyaan, kamu boleh tanya teacher melalui WhatsApp. Okey? Okey, terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih kerana mengikuti kelas pada hari ini. Selamat membuat latihan. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Bye-bye.